Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Kapal tangki BW Lesmes membawa muatan gas asli cecair berlanggar dengan kapal tangki minyak Buri di terusan Suez, lapor Sputnik. Perkhidmatan Pengesanan Trafik Marin pada Selasa berkata pihaknya menerima laporan mengenai insiden itu daripada saksi kejadian. Insiden dilaporkan membabitkan Buri, sebuah kapal tangki Pulau Cayman dan kapal tangki LNG BW Lesmes, kata perkhidmatan itu di X atau Twitter. Pengerusi dan pengarah urusan pihak berkuasa terusan Suez, Laksmana Osama Rabi'i berkata pihaknya memerlukan beberapa jam untuk menyambung semula navigasi di terusan Suez. Kami cuba menangani kerosakan yang dialami oleh kapal berkenaan secepat mungkin dan navigasi akan kembali seperti biasa di kedua-dua arah dalam tempoh beberapa jam lagi, kata Rabi'i dalam satu kenyataan. Pelanggaran berlaku di 144 km di terusan itu disebabkan oleh kerosakan teknikal kapal pengangkut LNG. Kedua-dua kapal tangki telah berjaya ditunda dari laluan pelayaran. Pasukan bomba Turki berusaha memadam kebakaran besar di wilayah Çanakkale Barat 2 hari berturut-turut, lapor agensi berita Jerman DPA. Angin kencang menyukarkan operasi memadam kebakaran, kata Menteri Pertanian dan Perhutanan Ibrahim Yumakli dalam kenyataan di televisyen. Kebakaran memaksa Selat Dardanelles di sepanjang Çanakkale ditutup kepada aktiviti perkapalan pada Selasa. Lebih 1,250 orang telah dipindahkan setakat Rabu, manakala 83 yang lain dimasukkan ke hospital, kata pihak berkuasa. 8 pesawat dan 26 helikopter membantu operasi memadam kebakaran dengan lebih 2,650 kaki tangan ditempatkan di lokasi kejadian. Sebuah kapal penyelamat telah dihantar secara berasingan ke pelabuhan Çanakkale untuk membantu usaha memadam kebakaran, kata pihak berkuasa keselamatan pantai di platform media sosial X. Punca kebakaran Çanakkale masih belum dapat dipastikan. India pada Rabu menjadi negara pertama mendaratkan kapal angkasa di Kutub Selatan Bulan yang sebahagian besarnya belum diterokai. Misi ke bulan Chandrayaan-3 telah dilancarkan pada 14 Julai lalu. Modul pendaratnya terpisah daripada sistem pendorongan beberapa hari dan pendaratan lancar atau terkawal bermula pada jam 5.44 petang waktu India pada Rabu. Chandrayaan-3 telah berjaya mendarat di bulan, Pertubuhan Penyelidikan Angkasa India atau ISRO mengumumkan. Sebelum ini hanya Amerika Syarikat, China dan bekas Kesatuan Soviet berjaya melakukan pendaratan di permukaan bulan. Tapak pendaratan Chandrayaan-3 lebih dekat dengan Kutub Selatan Bulan berbanding kapal angkasa lain dalam sejarah penerokaan. Rantau Kutub Selatan dianggap sebagai kawasan berkepentingan saintifik dan strategi utama bagi negara-negara pelayaran angkasa lepas kerana saintis percaya ia menempatkan deposit ais air. Air yang dibukukan dalam kawah berbayang itu boleh ditukarkan menjadi bahan api roket atau air minuman untuk misi anak kapal pada masa hadapan. Perdana Menteri India Narendra Modi mengucapkan tahniah kepada agensi angkasa lepas dan saintis di atas pencapaian itu sambil berkata seluruh negara sedang meraihkan detik bersejarah berkenaan. Ketua Kumpulan Askar Upahan Wagner adalah antara 10 yang maut dalam nahas pesawat persendirian yang terhempas di Rusia pada Rabu. Nahas membabitkan Yevgeny Prigozhin. 6 penumpang lain dan 3 kru itu berlaku selepas 2 bulan mendiang melancarkan gerakan menggulingkan kepimpinan askar Rusia pada Jun lalu. Kementerian Situasi Kecemasan Rusia pada Rabu mengumumkan ketika kejadian pesawat terbabit dalam perjalanan dari Moskow
ke St. Petersburg. Berdasarkan maklumat awal, 10 orang penumpang termasuk 3 kru yang menaiki pesawat itu disahkan maut selain mengesahkan Prigozhin turut berada dalam penerbangan terbabit. Sementara itu, menurut agensi pengangkutan udara Rusia, Rosaviatsia, berpandukan syarikat penerbangan terbabit mengesahkan Prigozhin berada dalam pesawat Embraer 135 dengan call sign EBM 135BJ Echo Bravo Mike 135 Bravo Juliet. Agensi berkenaan juga menyenaraikan Dmitry Utkin, seorang tokoh yang didakwa menguruskan operasi Wagner dan berkhidmat dalam risikan tentera Rusia, turut berada dalam pesawat terbabit. Selain itu, katanya Suruhanjaya khas ditubuhkan bagi menyiasat nahas pesawat milik MNT Aero terbabit. Jawatan kuasa penyiasatan Rusia yang menyiasat jenayah serius juga menjelaskan pihak mereka turut membuka kertas siasatan nahas terbabit. Sementara itu, agensi berita tempatan RIA Novosti memetik perkhidmatan kecemasan melaporkan 8 daripada 10 mangsa nahas itu sudah ditemui. Saluran Telegram yang dikaitkan dengan Wagner pula turut menyiarkan rakaman menunjukkan serpihan pesawat terbabit terbakar di kawasan lapang. Pembantu Presiden Ukraine Mikhailo Podolyak di pentas media sosial menyifatkan nahas terbabit adalah amaran daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada golongan elit menjelang pemilihan 2024. Beliau turut memberi amaran supaya berhati-hati, pembelutan membawa maut. Prigozhin sebelum ini menjadi perhatian ketika serangan Rusia di Ukraine yang dilancarkan pada 24 Februari 2022. Dia menerajui usaha menawan beberapa bandar Ukraine termasuk Bakhmut dan lantang mengkritik kepimpinan tentera konvensional Rusia. Pengunjung di persidangan robot dunia WRC 2023 yang berlangsung di Beijing pada minggu lepas disajikan dengan paparan robot humanoid yang menyerupai manusia, menandakan teknologi baharu yang meningkatkan ekspresi dan gerak isyarat robot seperti manusia. Zia, seorang jurutera penyelidikan dan pembangunan di syarikat robot Humanoid EX Robots itu berkata, peningkatan itu telah membolehkan sendi humanoid bergerak lebih semula jadi dan mempunyai ekspresi mikro dan pergerakan jari yang lebih halus. Robot seperti manusia itu mendapat pujian daripada beberapa pelawat, manakala yang lain menyatakan terkejut dengan penampilan hyper-realistik mereka. Persidangan tahunan itu diadakan dari 16 hingga 22 Ogos lepas.